Dulu tak kisah sangat atas saya pun. Sebab tu saya ada masalah spine. Saya baru buat operation bulan 10 itu. 40 minutes operation. 20,000 tuan. Tapi insurans lah ya. Tulang belakang ya. Rupanya Nabi pun sebut makan sikit ataupun jaga makan. Cukup untuk menjaga tulang belakangmu ya. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang belakangmu. Nabi sebut. Ini terjemahan dia bagus ni ya. Jikalau tidak boleh juga, bagilah kepada 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk pernafasan. Maksudnya makan sedikit, biar ada ruang untuk air dan juga pernafasan. Janganlah makan sampai kat tekok kan. Sampai sedawa pun nasi keluar balik. Ini berlaku kat siapa-siapa pun kan. Sekali-sekala mungkin boleh lah ya, tapi jangan selalu-selalu. Kita yalah ya. Kita lah ni mungkin tak lah ya. Kita ni ada kontrol, ada tak kontrol ya. Tapi kalau sedap sangat tak boleh nak kontrol juga. Tapi kalau konteks-konteks biasa kita makan tak adalah banyak mana pun. Saya makan personally dulu-dululah, zaman muda-muda dulu. Jadi dah tua dah. Makan tambah saja kan. Tolak batu dengan kayu je. Tapi sekarang tak ada. Saya makan tak tambah dah. Banyak tu lah. Sikit je makan. Kadang-kadang keluarga pun tambah lagi saya. Cukup. Tak ada lapar sangat dia kata. Cukup lah ya. Tapi kalau sedap sangat dah makan lebih sikit nambah juga kan. Tidak duduk di depan hidangan yang haram. Ini adalah sekali adalah disyariatkan juga supaya kita tidak duduk di depan hidangan yang haram, walaupun yang kita makan itu adalah makanan yang halal kerana duduk bersama-sama di tempat yang haram boleh membawa kepada yang haram, sementara ia akan membawa kepada fitnah-fitnah dan syubhah-syubhah tertentu. Dan of course ada larangan daripada Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, man kana yu'min billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ia duduk di samping hidangan yang ada padanya arak. Walaupun Nabi Nabi naskan arak dikiaskan di atas perkara-perkara haram yang lain. Dia tak ada syarat Nabi sebut satu-satu benda haram ni. Kadang-kadang Nabi sebut satu tapi ia merangkumi. Nabi kata tak boleh kamu duduk di tempat hidangan yang ada arak. Arak ni haram. Jadi mana-mana makanan-makanan yang haram yang lain pun samalah hukumnya. Ia dalam konteks yang sama. Nas agama ni kadang-kadang ia bersifat tekstual sahaja. Tekstual saja. Tak boleh nak dikias-kiaskan, tak boleh nak di visualkan, tak boleh nak dipanjang-panjangkan. Basic limited to the text. Itu textual. Tapi ada kalanya contextual. Dia melibatkan kepahaman yang lebih luas dan boleh dikiaskan ke atas hal-hal yang lain. Kan? Especially dalam hak ehwal hukum fiqh seumpama inilah ya. Tadi lebih kepada hak ehwal akidah, asas-asas ibadah yang bersifat ta'abbudi. Tapi kalau hak hukum fiqh yang bersifat keduniaan seumpama ini, dia boleh dikias-kiaskan. Nabi sebut arak. Dan dalam konteks yang sama juga hal-hal yang lain. Tak kisahlah asalkan dia haram. Jadi jangan duduk, Nabi kata, di tempat-tempat seumpama itu. Dan ini juga yang disarankan dan ditekankan oleh ulama kita, especially dalam hak ehwal jamuan makanan yang dilakukan oleh setengah manusia, hatta orang Islam sendiri. Baik jamuan makanan yang biasa ataupun jamuan-jamuan yang bersifat jamuan perkahwinan, walimatul urus atau seumpama. Jika ada perkara-perkara yang haram, maka kita tidak boleh mendatanginya. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pun sebut, man du'iya ila walimatin fiha al-khamru waz-zamru wal-'udu. Jika seorang itu dijemput ke suatu jamuan, padanya ada al-khamru, ada arak. Az-zamru wal-'ud, alat muzik zaman dululah. Az-zamru alat muzik yang terhasil dengan tiupan.
macam seruling, azamru, sebab tu seruling dalam bahasa Arab dia panggil mizmar. Mizmar ni adalah suatu alat yang bila ditiup ia mengeluarkan bunyi. Kita terjemahkan seruling lah ya. Jadi Imam Syafi'i kata kalau majlis tu ada arak, ada seruling, ada al-ud, kayu yang diketuk-ketuk yang mengeluarkan bunyi, alat muzik zaman dulu lah ni. Kan? Dia kata jika ia mampu mengubah perkara itu, maka dia mendatanginya. Fa'in istata' an yuzila, saya letak dia tu. Dia kata, saya tak ingat, lama tak tengok. Tapi kita belajar bab walimah memang kita ingatlah tiap-tiap ulama seperti itu ada adik Nabi SAW. Bab walimah ni pasal banyak. Dia satu bab yang khas dalam fiqh munakahat. Orang kita bab walimah bagus. Satu budaya yang baik. Tapi hukum akad walimah saya tahu. Padahal dalam fiqh munakahat ada pasal Nabi dan para sahabatnya buat walimah bila kahwin. Bila benda tu banyak dilakukan pada zaman Nabi, banyaklah nasnya, memang banyak hadis pun buat walimah ni. Dah banyak hukum hakamnya ya. Fa in qadara ala izalatil munkar hadara, jika ia boleh menghilangkan kemungkaran itu, maka dia hadir. Li'annahu yuaddi fardain, kerana dia dah buat dua benda wajib. Pertama, menghadiri jemputan, itu wajib. Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha, bila seorang itu dijemput pada jamuan kenduri, hendaklah dia mendatanginya. Kata Rasulullah, hadis Ibnu Umar, Sahih Bukhari dan Muslim. Banyaklah hadis yang wajib ijabatud dakwah. Kalau orang panggil kita pergi kenduri, especially kenduri kahwin lah, tak apa saja, wajib kita mendatanginya. Tapi ada syarat-syarat juga ya. Ada yang menjadikan dia wajib. Ada 4 syaratnya. Tak apalah saya sebut lain kali. Banyak hadis yang suruh kita mendatangi jamuan-jamuan itu ya. Jadi dia telah menjalankan 2 tanggungjawab. Pertama, menghadiri jemputan, memenuhi jemputan. Yang kedua ialah menghilangkan kemungkaran. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Fa in lam yaqdir lam yahdur. Kalau dia tak mampu nak merubah kemungkaran itu, jangan hadir. Fa in hadara wa lam ya'lam azalahu wa illa insarafa. Kalau dia hadir, dia tak tahu ada benda mungkar, ada arak, ada muzik, ada nyanyi-nyanyian, mungkinlah ya. Maka Imam Syafi'i kata dia cuba merubahnya. Kalau dia tak boleh merubahnya, beredarlah dia. Cuma kata-kata ini saya tak dapatilah dalam buku-buku Imam Syafi'i wallahu ta'ala alam, tapi ia dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam buku fiqh besar beliau Al-Mughni yang amat masyhur sekali. Kebiasaannya buku-buku fiqh besar seperti Al-Mughni, Al-Majmu', jika ada nukilan daripada imam-imam yang besar, kebiasaannya ia adalah nukilan yang benar ya. Yang kata Al-Imam Ibnu Qudamah qala Syafi'i, ini adalah kata-kata Imam Syafi'i ya. Jadi arak tu kokolah ya makanan yang haram. Bunyi-bunyian pun sebenarnya zaman dulu pun diharamkan, nyanyi-nyanyian, muzik-muzik ya. Sepakat 4 mazhab alat muzik adalah haram ya. Of course lah nyanyian haram ya. Dan sepakat para ulama setahu saya keseluruhannya ya. Kalau nyanyi-nyanyian yang alat muzik lah ya, tapi kalau kita menyanyi saja-saja, nyanyian yang tidak melalaikan, duduk seorang-seorang bawa kereta nyanyi ya Allah ya Rahman, tak apa, nyanyi itu nyanyi manusia biasa. Dia suka hibur-hibur rasa kaum itu, ada bersifat agama, dia tak ada masalah. Nak menasyid ke dia. Kalau alat muzik, alat muzik ni boleh kata hampir keseluruhan lah ulama mengharamkannya. Yang mengharuskan hanya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Kalau ikut Pak Mazhab memang haram lah ya. Tapi hari ni banyak yang memilih pendapat kata tak haram, kerana muzik ni macam bukan fitrah, tapi satu benda yang manusia suka, dan as long as dia tidak ada konten yang haram, maka dia tidak ada masalah. Nasyid memuji Allah ya. Dan sekira-kira ia tidak dinyanyikan oleh wanita di hadapan khalayak ramai ya. Tapi hari ni nak diangkat pula wanita boleh menyanyi pula dah. Aduh, susah. Bagi mufti lah jawab kan. Sepakat para ulama wanita tidak boleh menyanyi di khalayak ramai. Tak boleh ya.
Kalau ada yang mengatakan harus sekalipun, dia kata jika aman daripada fitnah. Kerana ada nas, beberapa orang budak wanita jariah menyanyi di hadapan Aisyah, dan Rasulullah SAW ada bersama Abu Bakar, dan baginda tidak melarangnya. Sebab tu dia kata harus jika aman daripada fitnah. Kadang-kadang fatwa-fatwa seumpama ini nak diangkat, nak mengatakan bahawa wanita harus menyanyi di khalayak ramai. Zaman lalu ni aman fitnah apa? Dan siapa yang nak ukur aman fitnah tu? Susah kan? Tak perlulah ya. Kalau macam tu, wanita-wanita yang kerja dengan menyanyi di hadapan orang tak ada masalah lah. Dia boleh membuka kepada pintu-pintu kerosakan yang lain. Tak? Jadi sedikit khilaf yang diharuskan oleh sebagian ulama dengan syarat tertentu yang very strict. Aman daripada fitnah, tidak menaikkan syahwat lelaki, contohlah ya. Siapa boleh ukur syahwat lelaki tu? Sedap dengar suara perempuan nyanyi ni, sedap kan? Ya? Susahlah benda-benda seumpama itu. Kadang nak diangkat khilaf yang tak sepatutnya diangkat lah. Ambil pula fatwa Pining. Pining kata harus perempuan menyanyi nasyid. Baik, susahlah ya. Tak apalah, bagi orang yang ni dah jawab. Kita share-share surau je lah ya. Jadi tak boleh lah ya. Kalau ada haram, kalau ada benda-benda haram, ada muzik, ada nyanyi-nyanyian, ini semua dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan jelas teks makanan-makanan atau minuman yang haram ini tak boleh. Kalau ada, kita tak boleh pergi ya. Sebab itu ulama kita dalam bab walimah ni ataupun jamuan, kita boleh menghadirinya dengan 4 syarat. Tak ada 4 syarat ni boleh. Pertama, kita dijemput secara spesifik. Kalau jemput secara am, tak wajib. Dia tak jadi fardu ain, dia fardu kifayah saja. Kita buat jemaah rumah kita tak jemput in specific individually. Kita hanya kan di surau. Malam ni Ustaz Hasan buat jamuan minta datang ke rumah dia. Kalau sebahagian telah pergi, gugurlah kewajipan ke atas yang lain. Dia jadi fardu kifayah. Tapi kalau Ustaz Abdullah pergi jumpa Haji Muhammad, pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, in spesifik dia jadi wajib lalu. Jadi fardu ain. Dan kalau tidak boleh menghadirinya, mesti minta keuzuran. Bagi tahu, saya tak boleh datang ni, saya dah hal. Ataupun kita tak datang, wajib. Kalau tidak berdosa lah. Pasal Nabi kata, bila kamu diminta kamu menghadiri, dia wajib. Asal hukum dia wajib ya. Dia bukan orang yang mesti kita hajar, mesti kita jauhinya. Seperti orang yang memang kita tahu dia ni orang jahat lah, atau orang yang fasik. Kita tahu dia kan? Dia dah termasuk dalam orang-orang Islam yang mesti dihajarkan. Tak boleh rapat sebenarnya. Kalau buat majlis, kita berhak untuk isolate. Mana cakap macam ni, dia panggil orang yang tidak mahjur. Jika dia bukan daripada harta yang haram, kita tahulah majlis dia buat ni daripada hasil yang haram, tak boleh pergi. Bukan kata dalam konteks jamuan, dalam konteks biasa pun, member kita baru malam tadi menang nombor ekor. Lah pergi belanja kedai mamak, nak celebrate semalam aku menang. Tak boleh. Tapi kalau dia jemput kita, bukan kerana dia menang tadi, kita tahu dia menang Toto, tapi mungkin dia nak ajak kita pergi makan kat mana-mana kan, kita pun tak tahu dia duit yang mana lah ya, tak tahu, itu tak apa. Sementara lah kalau dia buat jamuan, memang semalam dia menang nombor ekor, hari ni dia buat jamuan anak dia kahwin, kita kena pergi, itu lain kan? Tapi kalau of course kita tahu duit ni memang daripada yang haram, ataupun kita tahu kerja buat dia ni memang kerja haram, dan dia tidak ada sumber-sumber rezeki yang lain, kemungkinan besar jamuan yang dia buat ni daripada hasil yang haram. Haram kita pergi, itulah maksudnya. Mana sumber yang dia buat jamuan ni adalah benda yang haram. Jika pasti ataupun kalau batu zon, mana kita beratlah mengatakan ia adalah daripada sumber yang haram, maka kita dilarang untuk pergi ke majlis itu. 3. Dan keempat ialah tidak ada benda-benda yang haram. Itu yang ditegakkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dan ulama-ulama lain menukil kalam Imam Syafi'i juga ya. Tak ada benda yang haram.
Dan kita lihat, kita ni kadang-kadang tu lah, saya tak suka personally majlis kahwin ke apa, satu je pasal muzik tu yang tak suka. Pasal lagu tak apa-apa kan. Kalau nak pasal nasyid okey lagi. Atas di tempat saya pun benar kan pasal nasyid. Ini pasal lagu itu, lagu Mak Saleh, apa lagu dangdut, apa benda kan. Panggil DJ bayar dah lah mahal. Paling murah pun 500 satu hari, paling murah tu kan. Ada lagi murah kawan, tak apa, tapi bayar juga. Lepas tu duduk pasang lagu, lepas tu karaoke lagi, peserta yang datang wanita pun duduk nyanyi, tak payahlah kan. Kalau nak pasang muzik, cakap DJ tu pasang nasyid saja, that's it. Kalau nak menyanyi, boleh menyanyi tapi lelaki dan lagu-lagu yang baik. Saya ingat itu ada kelonggaran. Bukan kata warak dia ni tak boleh nyanyi langsung, bukan masalah warak. Kita buat majlis kenduri, especially perkahwinan anak kita nak keberkatan, nak berkat tuan kan. Bahkan jamuan tu sendiri tak ada syarat kita buat besar-besar, buat sikit-sikit itu lebih berkat kan. Khairun nikah aisaruha, Nabi kata sebaik-baik pernikahan yakni yang lebih diberkati ialah yang paling mudah, yang paling ringkas kan. Nabi buat jamuan paling besar seekor kambing je. Kalau Nabi nak buat 1 ekor unta pun boleh, tak payah beli, minta sahabatnya tu. Tapi Nabi buat macam-macam, ada makan seekor kambing, ada makan tamar saja, ada makan gandum saja, mana very simple. Tapi kita nak buat besar-besaran tak salah. Atau ulama kita kata tidak ada had dalam menentukan majlis-majlis walimah seumpama ini, bergantung kepada keinginan dan kemampuan individu. As long as tidak ada benda yang dilarang, tak ada masalah buat besar pun. Tapi jagalah benda-benda yang kita nak berkat ni, majlis kahwin anak kita ni kan. Kan tak ada lagu-lagu, bahkan nasyid pun tak ada. Lepas tu masa saya kahwin dulu, jamuan di rumah saya, mak betul saya kata, senyapnya kat Kelantan kenduri macam ni je. Dia first time pergi kan Kelantan, kata macam ni. Tu pun baru. Dulu kalau ada kenduri kahwin satu kampung, pokok kelapa kita panjat nak letak speaker tu. Betul tak, Ji? Betul tak, Mak? Kan? Kalau ada backwah nikah kak, satu kampung, selagi tak bunyi azan asar, dia takkan berhenti. Daripada pukul 11 pagi sampai maghrib. Dia berhenti tengah azan. Azan Zuhur dia mati kejap. Lepas tu sampai asar. Biasa lepas asar dah tak pasang dah. Tapi satu kampung pasang speaker duduk tapuk kelapa tu. Dulu lah ya. Saya ingat 20 years ago. Sekarang tak ada dah. 15 tahun. Itu antara jasa-jasa yang baik yang dibuat oleh arwah Tuan Guru lah ya. Benda hok pelik-pelik. Ngarut, ngepek-ngepek sikit dia buang. Jadi habislah kita tentang adabul akli, adab makan. The next nanti kita akan masuk adabul syurbi pula, adab minum lah. Adab minum ni sebenarnya dia lebih kurang adab makan. Cuma ada sikit sebanyak lah beza. Pasal minum ni ada beza sikit ya. Adab dia tu, insya-Allah taala. Ada nak tanya apa-apa? Ada salah? Muslimat tak nak tanya? Mana 2 orang muslimat? Tak ada.